Sekarang saya jemput mempersilakan Yang Berhormat Labuan untuk memperbahaskan usul ini. Tes. Silakan. Tes. Macam nyanyi karaoke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Terutama atas peluang yang diberikan untuk saya turut membahas titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk tahun 2020 ini. Tahun di mana kita akan menyaksikan KDNK mengucup dahsyat seperti yang diramal oleh INSAP dan IMF, kesan dari pandemik COVID-19 dari kadar pertumbuhan 4.5% ke negatif 1.7%. Tahniah saya ucapkan kepada kerajaan dan rakyat Malaysia kerana dapat membendung penularan COVID-19 lebih baik dari banyak negara lain setakat ini. Tetapi kita tidak boleh terlalu selesa sebab pandemik ini masih memberi ancaman dan kesan paling teruk kepada ekonomi negara dan kehidupan rakyat masih belum sampai lagi. Ini bererti selain kita mesti terus melaksanakan langkah segera jangka pendek dalam memastikan seluruh lapisan rakyat selamat dari ancaman kesihatan dan bantuan segera disampaikan kepada yang memerlukan, kita juga perlu melihat jauh dan mengambil tindakan jangka panjang untuk memulihkan ekonomi negara. Kita perlu mula melihat semula dan mengubah dasar-dasar termasuk mengadakan akta baru mengikut keperluan. Ekosistem ekonomi mesti disesuaikan dengan norma baru ekonomi. Sekarang di seluruh negara dan dunia, banyak perniagaan sama ada syarikat gergasi atau industri kecil sederhana dan mikro dalam berbagai industri terutamanya sektor penerbangan dan pelancongan, hiburan, peruncitan, hotel dan restoran, sektor pembuatan juga, malah termasuk sektor minyak dan gas dan banyak lagi. Syarikat-syarikat ditutup atau dikecilkan di mana pembuangan pekerja yang begitu ramai, ratusan ribu lebih setengah juta dalam negara ini sahaja. Ini akan menyebabkan kadar kemiskinan meningkat dan masalah sosial akan bertambah. Oleh itu, kita memerlukan pakej rangsangan ekonomi yang berterusan untuk pemulihan dan ini bererti kita mesti ada dana yang besar. Pinjaman negara sudah hampir mencecah siling 55% daripada KDNK. Nampaknya negara kita berhadapan dengan cabaran yang cukup besar. Ini bermakna kerja memilih keutamaan perbelanjaan negara, kerajaan menjadi lebih sukar dan kritikal. Tuan Speaker, kami di Borneo ataupun Malaysia Timur tidak mahu mendengar ini semua dijadikan alasan untuk terus melambatkan pembangunan infrastruktur dan menidakkan peruntukan yang cukup dan adil. Jurang pembangunan antara Malaysia Timur di Borneo dengan Malaysia Barat atau Semenanjung adalah terlalu besar. Padahal Sabah dan Sarawak mempunyai sumber asli yang banyak, terutama minyak dan gas. Tetapi infrastruktur asas pun masih sangat jauh dari cukup untuk kami boleh menarik pelaburan dan ekonominya boleh berkembang sihat. Di seluruh Semenanjung, semua negeri sudah dihubungi dengan rangkaian lebuh raya. Malah banyak alternatif, tinggal nak pilih guna lebuh raya yang mana satu kalau nak pergi dari satu tempat ke satu tempat. Dan sekarang sudah mula buat high speed rail dan SRL dan macam-macam lagi dengan jumlah ratusan bilion ringgit. Kita di Malaysia Timur sekarang tahun 2020 baru mula buat Pen Borneo Highway. Itu pun highway yang banyak simpang kecil di kiri kanan ke rumah-rumah di sepanjang perjalanan.
tak tahulah layak dipanggil highway atau tidak. Pen Borneo Highway ini pun setakat ini dari Sabah ke Sarawak sahaja, tidak menghubungi Labuan. Tuan Speaker, tahu tak apa tujuan Labuan diserahkan oleh Kerajaan Negeri Sabah kepada Kerajaan Persekutuan 36 tahun yang lepas, tanpa bayaran atau pempasan? Tujuannya adalah untuk pulau itu dibangunkan dengan cepat, supaya ianya menguntungkan negeri Sabah dari segi ekonomi dan pembangunan. Tujuannya adalah supaya rakyat Malaysia, terutamanya dari Labuan dan Sabah, dapat banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Tujuannya adalah untuk Labuan menjadi pulau yang indah, dengan prasarana yang baik, kemudahan sukan yang cukup, fasiliti kesihatan dan pengangkutan awam yang bertaraf antarabangsa. Seluruh pulau diperindahkan menjadi pulau taman, bebas dari setinggan dan menjadi tarikan pelancongan. Menjadikan Labuan sebuah bandar pelabuhan penting Labuan, di Borneo. sikit Labuan boleh? One more sentence. Kawasan berdekatan di Sabah, terutamanya kawasan Menumbuk, Kuala Penyu, juga patut sekali pesat dibangunkan, dimajukan oleh Kerajaan Persekutuan. Dan jambatan Labuan Menumbuk diadakan. Sekarang sepatutnya dibuat sebagai sebahagian daripada Pen Borneo Highway. Tetapi selepas 36 tahun, apa sudah jadi? Silakan, Ki Manis. Ya, terima kasih sahabat saya yang berhormat Labuan. Saya nak tanya, sekiranya berlaku satu gerakan untuk membuat memorandum orang-orang Labuan, katanya dia mau balik ke pangkuan negeri Sabah ke, nak keluar daripada wilayah Persekutuan ke, adakah yang berhormat Labuan setuju dan menyokong langkah-langkah itu? Terima kasih. Sebenarnya bukan memorandum yang kita perlu, bagi saya lah, yang berhormat Ki Manis. Sebenarnya yang kita perlu adalah untuk kita dengar daripada Kerajaan Persekutuan, sanggupkah melaksanakan tanggungjawab ataupun komitmen yang perlu dibuat apabila setuju mengambil Labuan dan dibangunkan seperti yang saya katakan tadi. Kalau tidak setuju, it's obvious. Bukan memorandum Pulangkan YB. hak-hak dan wang-wang yang perlu diterima oleh Kerajaan Negeri Sabah. Negeri Sabah mempunyai keupayaan dengan kewangan yang cukup besar. Labuan tak ada masalah, Sabah boleh bangunkan. Alhamdulillah. Saya betulkan bukan memorandum, referendum penghutang suara. Saya tahu. Terima kasih. Sepatutnya kita ambil memorandum di Sabah. Kita mau Sabah undi sama ada dia mau balik Labuan ataupun tidak. Kita Labuan, kita mau siapa yang boleh bagi duit banyak, di sanalah kita mau pergi. Sebab kalau Labuan maju, semua pun dapat manfaatnya, terutamanya rakyat Sabah. Dan itulah tujuannya Labuan diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan. Saya tanya tadi, selepas 36 tahun apa sudah jadi? Tuan Speaker, Tan Sri Haris Saleh, Ketua Menteri Sabah ketika Labuan diserahkan, dan beberapa mantan Ketua Menteri selepas dia, serta ramai lagi pemimpin-pemimpin Sabah lain, sudah banyak kali membuat kenyataan kekecewaan mereka mengenai pencapaian Kerajaan Persekutuan dalam membangunkan Labuan ini. Bukan sahaja gagal membuat atau membawa pembangunan baru yang cukup, tetapi juga sebenarnya gagal menjaga yang sedia ada. Kepada YB Menteri Belia dan Sukan, sahabat saya, sila datang dan lihat keadaan kompleks Sukan Labuan. Dan jangan lupa untuk lihat sendiri keadaan kolam renang yang sudah 6 tahun rosak, tidak boleh diguna, gelanggang tenis, basketball, padang bola dan lain-lain. Tuan Speaker, minggu lepas saya cuba memohon untuk memberi soalan kepada Menteri Alam Sekitar dan Air sebab ada krisis bekalan air di Labuan. Lebih 1 minggu
85% rakyat di Labuan putus bekalan air. Dalam keadaan tertekan dengan ancaman COVID-19 yang memerlukan mereka sentiasa menjaga kebersihan, mereka terpaksa mandi-mandi burung sahaja. Ramai terpaksa guna air mineral, beli di supermarket untuk tujuan tersebut. YB, dah 3 hari tak mandi. Mau masak susah, makan di luar tak mampu. Penghantaran bantuan air belum sampai lagi lah YB. Kenapa masalah air ini masih tidak selesai dari dulu lagi? Inilah bunyi teks-teks pesanan yang saya banyak terima dalam minggu itu, Tuan Speaker. Gangguan bekalan air yang major seperti ini berlaku setiap beberapa tahun sekali. Tetapi gangguan dari kebocoran atau pecah pipe yang lebih kecil mengganggu bekalan air di Labuan sentiasa berlaku sepanjang tahun. Kenapa? Sebab peruntukan yang diberikan kepada Jabatan Bekalan Air Labuan untuk penyelenggaraan dan penggantian pipe yang sudah terlalu lama itu terlalu kecil dan jauh dari cukup. 2 tahun lepas saya diberitahu penggantian pipe-pipe lama seluruh Labuan memerlukan peruntukan sebanyak 1 bilion. Tetapi kita cuma diperuntukkan sebanyak 100 juta sahaja. Itu pun saya nampak laporan akhbar menyatakan cuma 67 juta baru-baru ini. Mungkin sudah dipotong lagi lah tu. Kalau di kawasan tanah seberang di Menumbuk dan Kuala Penyu Sabah, lagi teruklah keadaannya, selalu tak ada air. Labuan ini sepatutnya adalah pulau bertaraf antarabangsa, pusat kewangan dan perniagaan antarabangsa, hub logistik minyak dan gas antarabangsa, salah satu pengeluar utama metanol dunia. Banyak hasil kewangan atau sumbangan ekonomi dari Labuan untuk negara. Tapi berapa sangat yang dikembalikan ke Labuan? Cerita di Sabah lagi dahsyat, Tuan Yang Tutua. Kalau bab ketidakadilan dari segi pemberian peruntukan ini, malah hak negeri yang sudah dipersetujui dan dimeterai dalam perjanjian pembentukan Malaysia MA63 dan yang termaktub dalam perlembagaan negara pun tidak ditunaikan. Tuan Speaker, selain dari perkara-perkara fizikal, kurang peruntukan pembangunan dan penyelenggaraan, sebenarnya kami di Malaysia Timur juga sangat kecewa dari segi layanan dalam pentadbiran apabila pusat tidak mendengar atau mempedulikan pandangan dan aspirasi tempatan. Tidak memberikan kepercayaan kepada pegawai tempatan. Labuan, boleh minta laluan? Sepanggar. Silakan, sepanggar. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Labuan, adakah Yang Berhormat Labuan setuju jika selama ini Petronas sering mengatakan bahawa jika diberikan 20% royalti kepada negeri Sabah itu Petronas boleh rugi? Apa kata mungkin kita boleh cadangkan di sini agar 80% diserahkan kepada negeri Sabah dan 20% kita akan berikan kepada kerajaan persekutuan, tetapi biarkan negeri Sabah yang mengeksplorasi petroleum yang ada di negeri Sabah. Adakah Yang Berhormat Labuan setuju? Saya sangat setuju. 80% dimiliki oleh pemilik minyak negeri-negeri dan 20% dimiliki oleh kerajaan persekutuan. Kalau selama ini Petronas membuat keuntungan 90 juta setiap tahun selama 30 tahun, saya nampak video tu. Jadi tak ada mengena dengan masalah Petronas pun, sebab yang kita bagi adalah keuntungan yang sepatutnya diambil oleh yang hak, yang mana dalam perjanjian Malaysia agreement Sabah Sarawak, dia status dia lain daripada negeri-negeri di Semenanjung. Jadi ini semua kita kena lihat dan saya yakin ianya akan dilihat oleh kerajaan baru kita. Banyak kes di mana pegawai dari pusat, saya sambung yang tadi, ini penting, tidak memberi kepercayaan kepada pegawai tempatan. Banyak kes di mana pegawai dari pusat, sama ada mereka sedar atau tidak, membuat keputusan tanpa menghiraukan cadangan dan pandangan pegawai tempatan yang sebenarnya lebih faham dengan keadaan setempat. Saya bagi satu contoh di Labuan.
Surau Nurul Islam di dalam Bandar Labuan dekat dengan terminal feri yang dibuat oleh kerajaan, pembiayaan oleh kerajaan dan ditop up dengan sumbangan wakaf beberapa ratus ribu ringgit dari beberapa peniaga dan warga Labuan. Surau ini aktif solat jemaah 5 kali sehari sebab jemaah senang datang dalam bandar. Ianya juga sentiasa diguna oleh travelers dari Sabah, Sarawak dan Brunei Darussalam sebab dekat dengan terminal feri. Permohonan untuk pembesaran oleh Jawi Labuan telah diluluskan sebanyak 5.5 juta dalam tahun 2015, di mana desain arkitek sudah pun disiapkan oleh JKR Labuan. Apabila ada lawatan pegawai tertinggi dari pusat dan pembentangan pembangunan dibuat oleh JKR, tiba-tiba direktif terus dibuat supaya ianya dibatalkan dan dicadangkan masjid terapung berdekatan dengan Pasar Labuan yang berada di hujung bandar menggantikan surau ini. Saya tidak berada dalam majlis pembentangan tersebut, cuma mendengar keluhan pegawai-pegawai yang kecewa dengan direktif tersebut sebab peruntukan sudah diluluskan dan tinggal untuk mulakan pembinaan. Masjid terapung yang dicadangkan oleh pegawai pusat tersebut, kalau hendak dilaksanakan, kosnya terlalu tinggi dan perlu buat tembus guna laut. Sekiranya dana yang banyak itu memang ada pun, kita mempunyai keutamaan lain yang kita lebih tahu. Masih banyak masjid dan surau di Pulau Labuan yang sudah sekian lama memohon dan menunggu giliran untuk peruntukan disalurkan untuk pembinaan semula sebab keadaan sudah sangat uzur. Sekarang, projek yang sudah lulus tidak jadi dilaksana sebabkan direktif tersebut dan cadangan baru dia tu entah ke mana. Pemimpin-pemimpin dan rakyat Labuan sangat kecewa dengan hal ini. Pegawai tersebut sudah pencen dan hal ini tidak lagi menjadi kisah kepada dia pun. Kesannya kami yang rasa. Tuan Speaker, lagi isu lain yang juga ada kaitan dengan pusat dan kepimpinan tertinggi kerajaan perlu peka, adil dan faham dengan aspirasi tempatan. Dalam banyak aspek, kami dari Malaysia Timur ini memang masih jauh ketinggalan dari rakan-rakan kita di Semenanjung, termasuk dalam sektor perkhidmatan awam. Dari sejak merdeka, memang ketua-ketua jabatan kerajaan selalunya adalah pegawai-pegawai dari Semenanjung sebab ianya perlu diisi oleh mereka yang layak dan berpengalaman. Sudah lama kami mengharapkan anak-anak tempatan mula mengisi jawatan-jawatan penting, terutamanya ketua jabatan. Ketua jabatan apabila sudah ada anak tempatan layak untuk mengisinya. Ini juga adalah inspirasi pemimpin-pemimpin dari Malaysia Timur. Dari dahulu lagi sewaktu mereka mewakili penduduk bersetuju bersama membentuk Malaysia dalam tahun 1963 dan ianya patut disokong oleh kerajaan persekutuan. Tuan Speaker, dalam hal ini saya ada berita baik. Kami di Labuan sekarang ini sangat gembira dengan harapan yang tinggi apabila ada anak jati Labuan dari kampung Patau-Patau 1, Cikgu Yusof bin Haji Muhammad. Timbalan pengarah kanan adalah calon terbaik untuk menjadi pengarah pendidikan negeri Labuan yang sudah kosong dan jawatan tersebut dipangku oleh beliau pada masa ini. Beliau mempunyai kelayakan dan track record yang tidak boleh dipersoalkan lagi, berpengalaman sebagai pengetua di 3 sekolah selama 16 tahun dan sudah menyandang grade 54 lebih 5 tahun. Peluang ini jarang terjadi, lebih-lebih lagi di Jabatan Pendidikan yang kami lihat sangat besar ertinya untuk diterajui oleh anak tempatan. YB Menteri Pelajaran. Labuan. Tunggu, ini penting. YB Menteri Pelajaran, mohon pastikan tidak ada permainan pilih kasih atau kronisme yang akan menjadi penganiayaan kepada beliau dan kami rakyat Labuan. Kami menunggu pelantikan tersebut dan tidak sabar untuk mengadakan kenduri kesyukuran sebab buat pertama kalinya anak Labuan akan menerajui Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan, insya-Allah. Tuan Speaker, Labuan sikit. saya ni ada lagi satu mesej penting. Satu pertanyaan saya. Adakah Labuan setuju dengan pelantikan Datuk P. Kamala Nadir sebagai chairman Labuan Port Authority?
Yang Berhormat kena tanya kebenaran. Labuan bagi ke tidak? Ada bagi, dia bagi. Okey, Bagi. Bagi, Puan. soalannya saya sudah terima, Ha. tapi saya akan jawab di luar. Okey, terima Isu kasih. dia 22 saat, 18 saat. Yang Berhormat. Labuan. Terima kasih Tuan Speaker. Tolong. Sebelum saya menutup ucapan bahas saya, satu lagi perkara yang sangat penting untuk saya sebut di sini. Perkara ini baru saja disebut oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg, dan disambut baik, disokong oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Syafiee Abdal, supaya jumlah kerusi Parlimen dari Malaysia Timur berjumlah tidak kurang dari 1/3 dari keseluruhan jumlah kerusi seperti yang berlaku sebelum Singapura dikeluarkan dari Malaysia. 2/3 dari Semenanjung dan 1/3 dari Sabah, Sarawak dan Singapura pada ketika itu. Dan ini adalah permintaan yang sangat munasabah dan adil. 2/3 Semenanjung dan 1/3 Malaysia Timur. Tuan Speaker, Yang Berhormat. saya nak tutup, Tuan Speaker. Saya yakin sekarang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan rakan-rakan Kabinet yang memang pun selalu mengatakan dan berjanji malah di pilihan raya Kimanis baru-baru ini untuk menjayakan, untuk memulangkan hak-hak Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur termasuk Labuan. Jadi saya berharap pindaan perkara 1-2 Perlembagaan Persekutuan dan juga perkara-perkara lain yang berkaitan akan dapat dijayakan. Kami akan sokong untuk sama-sama memastikan hak Sabah dan Sarawak dipulangkan, dan dengan ini kita akan dapat mencapai potensi negara Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Labuan menjunjung kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Macang.